Berita perdana malam ini kita mulakan dengan perkembangan terkini mengenai jangkitan COVID-19 di negara ini. Kita ikuti sidang media bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan sebentar tadi. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Pada hari ini, 15 hari bulan Mac 2020, sebanyak 10 lagi kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 50 orang. 7 daripada kes-kes baru ini mempunyai kaitan dengan kluster perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur, manakala 3 kes lagi mempunyai kaitan dengan kes 25 yang dilaporkan pada 12 hari bulan Mac 2020 yang tidak ada kaitan dengan kluster perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 41 berumur 31 tahun ialah isteri kepada kes 15 yang kluster tabligh. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami batuk dan selsema pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 42 berumur 55 tahun ialah adik kepada kes 12 yang tergolong dalam kluster tabligh. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami demam panas dan batuk pada 9 hari bulan Mac 2020. Kes 43 ialah seorang lelaki warga tempatan berumur 29 tahun. Kes ini tidak menyertai perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur tetapi telah menghadiri satu perjumpaan tabligh pada 5 hari bulan Mac di negara Brunei Darussalam yang juga telah turut dihadiri oleh beberapa orang jemaah yang telah berada di perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 44 berumur 23 tahun mempunyai kaitan dengan kluster kes 25. Kes ini telah menghadiri majlis keluarga bersama-sama kes 25 pada 8 hari bulan Mac 2020 dan telah mula mengalami demam panas pada 10 hari bulan Mac 2020. Kes 45 berumur 56 tahun mempunyai kaitan dengan kluster kes 25. Kes ini telah menghadiri majlis keluarga bersama kes 25 pada 8 hari bulan Mac 2020 dan telah mula merasa demam dan selsema pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 46 berumur 56 tahun adalah rakan kepada kes 8 yang mana tergolong dalam kluster tabligh yang telah bertemu dengannya pada 9 hari bulan Mac 2020. Beliau telah mula mengalami demam pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 47 ialah seorang lelaki tempatan berumur 68 tahun. Kes ini tidak menyertai perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur tetapi telah menghadiri satu perjumpaan tabligh pada 5 hari bulan Mac di negara ini yang juga telah turut dihadiri oleh beberapa orang jemaah yang telah berada di perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 48 ialah seorang lelaki warga tempatan berumur 20 tahun. Kes ini tidak menyertai perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur tetapi telah menghadiri satu perjumpaan tabligh pada 5 hari bulan Mac 2020 di negara ini yang juga turut dihadiri oleh beberapa orang jemaah yang telah pergi ke perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur. Kes 49 berumur 24 tahun mempunyai kaitan dengan kes kluster 25. Kes ini telah menghadiri majlis keluarga bersama-sama kes 25 pada 8 hari bulan Mac 2020 dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 50 berumur 55 tahun ialah isteri kepada kes 36 yang tergolong dalam kluster tabligh. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah semua kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah berada di dalam keadaan yang baik dan stabil, tidak menghidap demam panas pada masa ini dan tidak memerlukan bantuan pernafasan. Kementerian Kesihatan juga ingin menasihatkan orang ramai yang telah menghadiri mana-mana perjumpaan tabligh di antara 5 hari bulan Mac hingga 8 hari bulan Mac 2020 di negara ini bersama dengan jemaah-jemaah tabligh yang telah berada di perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur
untuk menghadirkan diri bagi menjalani ujian COVID-19 di Kompleks Sokan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha secepat mungkin. Sesiapa yang mengetahui keberadaan jemaah-jemaah berkenaan dan yang tidak menghadirkan diri bagi ujian makmal, bolehlah melaporkannya ke Talian Nasihat Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes. Setakat ini, sebanyak 886 orang telah diarahkan untuk menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sementara itu, sejak wabak COVID-19 bermula pada awal Januari tahun ini, sebanyak 1,023 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa kesemua 9 orang warga Brunei yang berada di Kuala Lumpur masih dalam kuarantin yang dikenakan oleh pihak berkuasa di Malaysia. Dari jumlah tersebut, 3 orang telah disahkan positif dan dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Manakala seorang negatif dan 5 orang masih menunggu keputusan ujian makmal. Sementara itu, peserta-peserta dari negara Brunei Darussalam yang menyertai Pontianak Bike Week yang diadakan pada 12 hari bulan Mac hingga 14 hari bulan Mac di Kalimantan, Indonesia, dan Borneo Ultra Trail Marathon 2020 yang diadakan pada 14 hingga 16 Mac 2020 di Sabah, Malaysia, adalah dikehendaki untuk mendaftarkan diri di unit pelabuhan kesihatan di pos-pos kawalan termasuk lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk menerima garis panduan bagi menjalani pengasingan diri ataupun safe isolation selama 14 hari sebaik saja pulang ke negara ini. Sesiapa yang telah tiba di negara ini dan belum mendaftarkan diri dikehendaki untuk menghubungi talian nasihat kesihatan 148. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menghubungi talian nasihat kesihatan ini untuk melaporkan sebarang acara besar-besaran yang dilangsungkan di luar negara dan melibatkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Dalam pada itu, bermula daripada 16 hari bulan Mac 2020, seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam adalah ditegah dari keluar negara, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti mendapatkan rawatan perubatan yang mendesak, menghadiri perbicaraan mahkamah ataupun menyambung sesi pengajian di luar negara. Ini pun tertakluk kepada kebenaran dari Jabatan Perdana Menteri. Sebarang permohonan berhubung dengan perkara ini boleh dihadapkan melalui email kepada travelapplication@jpm.gov.bn dengan menyertakan salinan dokumen-dokumen dukungan melalui scan copies. Sementara itu, kontak-kontak yang sedang menjalani kuarantin dan yang mana ujian makmal mereka adalah negatif adalah diingatkan untuk mematuhi arahan kuarantin. Jika mereka mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan, mereka hendaklah menghubungi talian nasihat kesihatan 148. Dalam pada itu, mana-mana kontak yang sedang dikuarantin dan tidak mematuhi arahan kuarantin boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jika disabit kesalahan, bolehlah didenda sehingga RM10,000 atau penjara selama 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan sesiapa yang mengalami tanda-tanda jangkitan untuk tidak melawat pesakit di hospital, terutamanya mereka yang menghidap penyakit kronik. Mereka yang sedemikian boleh menjangkiti pesakit berkenaan dan membahayakan nyawa pesakit. Kerjasama orang ramai adalah sangat-sangat diperlukan untuk mengawal wabak COVID-19 daripada menular di negara ini. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Dalam sidang media itu juga beberapa soalan ditimbulkan, antaranya permohonan keluar negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menjelaskan. Orang-orang yang akan keluar negeri
tentang barang-barang itu ada kemudian lagi ada permasalahannya. Jadi seperti yang telah dinyatakan tadi, semua rakyat, sama ada orang tempatan ataupun rakyat ataupun orang penduduk tetap ataupun siapa saja tidak dibenarkan ke luar negeri kecuali dengan mendapat kebenaran daripada Jabatan Perdana Menteri, dan Jabatan Perdana Menteri akan bersedia menerima apa-apa juga permohonan daripada orang-orang yang ingin ke luar negeri, dan kontaknya pun sudah dibuka di sini dan insya-Allah akan diberikan layanannya. Sementara itu, Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, semasa sidang media itu menyentuh mengenai peranan pasukan polis Diraja Brunei dalam membantu Kementerian Kesihatan dalam menangani COVID-19. Pasukan Polis Diraja Brunei memainkan peranan di dalam menguasakan akta penyakit yang berjangkit ini, terutama di bawah Seksyen 63, di mana Pesuruhjaya Polis boleh memberikan bantuan kepada pihak Kementerian Kesihatan dalam apapun yang diperlukan. Ini berhubung kait dengan mana-mana warga Ketani yang belum melaporkan diri, maka pasukan polis akan memberikan apapun bantuan untuk mengesan dan mengarahkan mana-mana warga tempatan yang belum diarahkan untuk menjalani pemeriksaan. Itu yang peranan yang penting sekali pada masa ini. Pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan melalui akaun bank kepada mereka yang telah bersara 15 tahun ke atas dan pencen turunan balu serta tanggungan bermula Mac ini. Teruskan bersama kami dalam berita perdana selepas ini. Berikutan dengan penularan kes COVID-19 di negara ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Perbendaharaan untuk membuat pembayaran pencen perkhidmatan kepada pesara-pesara yang telah bersara 15 tahun ke atas dan pencen turunan, badu serta tanggungan untuk dibayar melalui bank mulai Mac 2020 bagi mengurangkan risiko perkumpulan sebagai langkah berhati-hati dan usaha kementerian berkenaan dari merebaknya wabak COVID-19 ke atas penerima-penerima pencen yang berusia. Bagi maksud tersebut, Jabatan Perbendaharaan memaklumkan kepada penerima-penerima pencen perkhidmatan dan badu serta tanggungan untuk memberikan maklumat-maklumat peribadi yang diperlukan dengan mengisi borang yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang Jabatan Perbendaharaan di www.mofe.gov.bn dan dihantar melalui email kepada pencen@treasury.gov.bn atau melalui aplikasi WhatsApp ke talian 7373-222. Manakala bagi penerima pencen perkhidmatan dan balu serta tanggungan yang tidak mempunyai akaun bank, Jabatan Perbendaharaan akan membuat pembayaran secara tunai kepada para penerima melalui kaunter-kaunter pembayaran di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi selama 10 hari waktu bekerja sahaja. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memohon kerjasama penerima-penerima untuk datang tidak secara berkumpulan dan seterusnya ingin memberikan nasihat supaya akan dapat bersurai setelah urusan selesai dalam sama-sama berusaha untuk membendung dari merebaknya virus COVID-19. Pusat Kesihatan Berakas dan Pusat Kesihatan Pengkalan Batu dijadikan sebagai designated flu clinic, iaitu klinik khusus bagi menangani kes-kes flu. Oleh yang demikian, klinik flu di pusat-pusat kesihatan lain di daerah Brunei dan Muara adalah ditutup buat sementara waktu mulai esok 16 Mac. Dalam siaran media, Kementerian Kesihatan maklumkan berikutan situasi COVID-19 di negara ini, orang ramai yang ingin mendapatkan rawatan bagi gejala demam, batuk, selesma, masalah pernafasan dan sebagainya yang lazimnya mendapatkan perkhidmatan di klinik flu di pusat kesihatan masing-masing bolehlah mendapatkan perkhidmatan tersebut di Pusat Kesihatan Berakas atau Pusat Kesihatan Pengkalan Batu sahaja. Kita ikuti maklumat mengenainya.
Kementerian Kesihatan menerima sumbangan 6 buah katil elektronik dan 2 buah katil manual bersama tilam dari Asterix United Brunei Sdn Bhd. Sumbangan merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat syarikat tersebut dalam sama-sama menangani jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Anil Kumar, pengarah jualan Asterix United Brunei Sdn Bhd, kepada Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, pemangku pegawai kesihatan kanan Hospital Pengadilan Muda Mahkota Pengadilan Muda Haji Al-Muhtadi Billah selaku wakil dari Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bagi kesemua peserta yang telah menghadiri acara Borneo Ultra Trail Marathon yang diadakan di Sabah pada 14 Mac sehingga esok adalah dikehendaki untuk melaporkan diri ke Unit Kesihatan Pelabuhan di kesemua pos kawalan termasuk lapangan terbang antarabangsa Brunei dengan segera. Di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, para peserta dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri atau self-isolation apabila tiba di negara Brunei Darussalam selama 14 hari. Jika sabit kesalahan akan dikenakan denda sehingga RM10,000 atau tidak melebihi 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Dengan mengambil kira situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada masa ini, Kementerian Kebudayaan dan Sukan menyarankan orang ramai dan penganjur-penganjur bagi acara-acara kebudayaan, kemasyarakatan, kebeliaan dan kesukanan secara berkumpulan untuk ditangguhkan buat sementara waktu. Kementerian Kebudayaan dan Sukan seterusnya mengumumkan acara larian Hari Kebangsaan 2020 HK36 yang dijadualkan berlangsung pada 29 Mac 2020 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin adalah ditangguhkan. Bagi peserta yang telah mendaftar dan membuat pembayaran, dikehendaki menyimpan resit berkenaan dan tarikh pengambilan baju juga ditangguhkan. Untuk maklumat lanjut, orang awam boleh menghubungi terus ke Jabatan Belia dan Sukan di talian 238-1905 sambungan 1630 atau 1626. Sementara itu, kesemua kompleks sekolah berenang di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan dan Sukan di seluruh negara adalah ditutup bermula hari ini sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sementara itu, penutupan sementara kaunter perkhidmatan PSC Recruitment, kaunter pengaktifan e-Darussalam dan kaunter pertanyaan dan aduan di tingkat 1 bangunan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam mulai esok sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang pertanyaan atau aduan boleh disampaikan melalui email query@spa.gov.bn atau talian perhubungan WhatsApp 7371961. Orang ramai disarankan untuk mengikuti laman media sosial Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi mendapatkan perkembangan semasa melalui Facebook Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -Brunei dan Instagram @PAC_Brunei. Penubuhan Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah salah satu inisiatif yang dilaksanakan pada dekad ketiga bagi memartabatkan tulisan Jawi dalam menyahut titah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di samping melahirkan rakyat yang berkemahiran sejajar dengan wawasan Brunei 2035. Awang Haji Puasa bin Haji Jumat, penolong pengarah urusan yayasan, menyatakan semasa peringkat awal penubuhan pusat pengajian, beberapa penandatanganan memorandum persefahaman dengan beberapa buah institusi dari luar negara telah dilaksanakan. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ini mula beroperasi pada 22 Julai 2013 di Rumah Semaun. Pada peringkat awal penubuhan pusat pengajian, penandatangan memorandum persefahaman dengan beberapa buah institusi pengajian dalam bidang kaligrafi Islam seperti Yayasan Restu Malaysia, Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Indonesia dan OIC Research Center for History, Art and Culture Republik Turki telah ditandatangani pada 2012 dan 2014. Perkembangan peringkat kedua bermula pada tahun 2013, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah pun membiayai seramai 11 orang pelajar bagi mengikuti kursus atau program diplomasi seni mushaf selama lebih kurang 2,5 tahun sepenuh masa di College Restu Malaysia bagi melengkapi pusat pengajian dengan tenaga manusia yang berkemahiran dalam bidang seni Islam.
Seramai 7 orang daripadanya telah diambil untuk berkhidmat dengan pusat pengajian ini. Baru-baru ini, pusat pengajian ini telah membuka ruang galeri kaligrafi dan kesenian Islam yang dihasrat menjadi pusat tumpuan kesenian dan kaligrafi Islam yang dibukakan kepada orang ramai sebagai pendedahan kepada kesenian Islam melalui pelbagai karya lukisan, kraf tangan dan aplikasi kaligrafi dalam reka bentuk dalaman masjid-masjid baharu dengan penggunaan teknologi terkini dan pelbagai media massa. Menurut penolong pengarah urusan yayasan lagi, pusat ini juga menyediakan beberapa kursus jangka pendek selain menawarkan perkhidmatan penyalinan semula buku dan tulisan tangan termasuk kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, pada masa ini pusat ini telah pun berupaya menyediakan beberapa kursus jangka pendek dalam penulisan khat seperti peringkat asas dan lanjutan, dan juga reka bentuk seni Islam yang dibukakan kepada orang ramai sejak 2017. Selain itu, pusat ini juga menawarkan perkhidmatan penyalinan semula buku Yasin, takhtim dan doa-doa tulisan tangan dan menghasilkan karya-karya kaligrafi berupa ayat-ayat dari Al-Quran. Galeri Lauhah Al-Islamiyah merupakan antara 3 ruang galeri yang terdapat di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Galeri tersebut mempamerkan koleksi karya dan artifak dari luar negara serta menumpukan koleksi karya khat dan iluminasi atau zukruf pusat berkenaan. Orang ramai yang ingin membuat lawatan ke galeri tersebut akan dapat menyaksikan hampir 60 karya seni khat yang berkonsepkan kontemporari, moden dan klasik hasil karya penggiat seni khat tempatan dan luar negara. Sejajar dengan peranan galeri sebagai tempat bagi mengasuh bakat dan kemahiran serta memupuk minat dalam kalangan anak tempatan, 29 buah karya seni khat anak-anak tempatan yang setanding dengan karya-karya serantau dan antarabangsa juga dipamerkan di galeri berkenaan. Terdapat pelbagai jenis kaligrafi khat Islam, namun 7 jenis sahaja yang lumrah digunakan di negara ini. Koleksi karya-karya kaligrafi khat dan artifak kebanyakannya menggunakan medium seperti kanvas dan kertas mukahar yang dihasilkan secara tradisional. Salah satu karya seni khat anak tempatan dihasilkan oleh Refi Rosli dan Nozila Tali yang bertajuk Quote About a Woman, menjelaskan lakaran kata-kata bagi menyampaikan pesanan bahawa kemuliaan seseorang wanita terletak pada sifat malunya. Sementara itu, sebuah lagi karya anak tempatan Hamdi Imran, hiasan huruf waw tunggal yang berulang-ulang bagi menyampaikan kata-kata sentiasa dalam memperingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara tarikan galeri juga ialah beberapa karya seni khat yang dipertandingkan dalam pertandingan seni khat 2019 yang menggunakan kertas mukahar yang mempunyai kelebihan-kelebihan dari kertas biasa. Galeri Lauhah Al-Islamiyah juga banyak mengkongsikan maklumat bahawa sejarah kaligrafi dan seni khat tersebut banyak dipelopori oleh negara-negara Arab. Turut dipamerkan cetakan Mushaf Asy-Syarif daripada Organisation of Islamic Conference Research Center for Islamic History, Art and Culture, IRSICA. Mushaf tersebut merupakan penyalinan dan pembukaan Al-Quran pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang memperlihatkan kualiti seni khat yang tinggi. Karya seni khat dari luar negara yang dihasilkan oleh Mustafa Rakim dari Turki antara penggiat seni khat yang terkenal. Karyanya yang dipercayai berusia lebih 200 tahun merupakan antara karya tertua di galeri ini. Karya-karya seni khat yang dipamerkan adalah juga dikomersialkan dengan harga-harga yang berpatutan selaras dengan kewujudan galeri berkenaan sebagai dorongan untuk membantu penggiat seni dan kaligrafi Islam dalam mengembangkan bakat serta mempromosikan hasil karya mereka. Galeri-galeri Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dibukakan secara percuma setiap hari bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat dibuka bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 hingga 5 petang.
Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri telah mengeluarkan satu denda kompaun ke atas sebuah syarikat di Simpang 949, Kampung Tanah Jambu atas kesalahan membuang sampah di tempat awam. Syarikat berkenaan Wind Power Contractor dikenakan kompaun RM200 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun berkenaan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama, manakala bagi kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Pelaut-pelaut adalah diperingatkan untuk menggunakan laluan kapal yang sudah ditetapkan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam semasa melalui laluan kapal Jambatan Temburong, Terusan Brunei dan Terusan Timur. Laluan kapal tersebut ditandakan dengan tanda-tanda pelayanan laut yang telah pun dipasang pada dek jambatan tersebut. Pelaut-pelaut dinasihatkan untuk berhati-hati apabila melalui kawasan Jambatan Temburong, Terusan Brunei dan Terusan Timur kerana terdapatnya arus yang kuat di kawasan berkenaan. Mereka juga dinasihatkan untuk melalui kawasan berkenaan dengan kelajuan minima yang selamat. Pelaut-pelaut terutamanya nelayan tempatan juga dilarang untuk berlabuh dan menangkap ikan di kawasan berkenaan. Pemilik kapal dan orang yang bertanggungjawab ke atas kapal hendaklah mematuhi notis berkenaan. Kegagalan berbuat demikian jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 ataupun dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam akan sentiasa memantau perjalanan operasi tersebut. Bagi maklumat lanjut, bolehlah menghubungi sistem pengurusan lalu lintas kapal di talian 277-1998 atau email vessel.traffic@mpibd.gov.pn. Latihan dan aktiviti yang diikuti sepanjang program Khidmat Bakti Negara PKBN selama 3 bulan mendedahkan para pelatih dengan pelbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Antaranya membina jati diri yang tinggi, menjurus kepada pembinaan kesedaran diri, memperkembangkan kualiti diri seperti beriltizam, berani, cekal dan berkeyakinan. Kita ikuti laporannya bersama Adrian Faizul Samad. Selaras dengan penubuhannya, latihan dan aktiviti yang disusun dalam PKBN dapat melahirkan generasi yang memiliki kekuatan rohani dan jasmani, daya kepimpinan berkesan, semangat setia kawan dan patriotik serta berkeyakinan tinggi. Sepanjang mengikuti program tersebut, para pelatih mengharungi pelbagai cabaran yang dapat membantu mereka menjadi model insan yang berkualiti. Para pelatih juga menyadari sumbangan dan khidmat bakti mereka sangat diperlukan untuk membantu masyarakat. Program ini bukan saja mengajar dalam satu aspek, tapi ia mengajar dalam aspek keseluruhan. Satu manfaat yang paling saya hargai setelah menyertai PKBN adalah bahawa program ini mengajar saya iaitu seperti kepentingannya benda-benda harian, kepentingannya kedua ibu bapa saya. Manfaat yang saya perolehi di dalam PKBN adalah saya telah mendisiplinkan diri dan banyak merubah diri saya dari segi jasmani dan rohani. Saya amat berbangga kerana saya terpilih menjadi pelatih terbaik jasmani kerana atas usaha saya untuk mendapatkan menjadi best pelatih di PKBN. Saya harap belia di luar sana yang tiada mempunyai apa-apa pekerjaan ataupun baru habis sekolah datang masuk kemari supaya dapat belajar erti berdikari. Apabila saya memasuki program ini, ia banyak membantu kehidupan saya seperti dari segi fizikal, mental, kerana apabila saya masuk di sini banyak perubahan yang saya dapat. Sebagai seorang pelatih, kami dilatih untuk mendisiplinkan diri dalam berbagai aspek. Kami juga diajar tata tertib harian. Apa yang dihasilkan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi selama 3 bulan ini akan mempunyai impak positif kepada pelatih-pelatih untuk menjadi insan yang menyumbang kepada raja, negara, agama dan bangsa pada masa akan datang sebagai contoh teladan kepada belia-belia yang lain. Saya Adrian Faizul Samad melaporkan untuk Berita RTB.